Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa sirri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa berbis kita? Pasti kita ni suka menuju ke arah keceriaan, kegembiraan. Memang episod kali ini kita ni akan masih lagi memikirkan kalau rasa gembira apa lagi. Setelah nyanyi itu, sekarang kalau rasa gembira apa tadi buat? Seterusnya lah untuk mencapai kegembiraan ini. Kata ni tugas kata ni ialah mengembirakan orang yang terdekat. Siapa orang yang terdekat? Pastilah kalau masih ada ibu bapa kita. Tapi orang terdekat kata ni ialah yang sudah berumah tangga, pastilah pasangan dan juga anak-anak kita yang ditinggal sebumbung sama kata ni. Jangan bumbung flat ya, tu sebumbung pulang aja tu. Tu banyakkan digembirakan tu. Tu karang tu. Tu ada lagi tu babnya tu. Tapi yang pertama kata ni ialah mengembirakan keluarga kata ni. Siapa dia keluarga kata ni? Jika ada isteri, suami dan anak-anak dan juga keluarga kita ni maksudnya ialah mertua kita ni dan juga ibu bapa kita ni. Itu di antara keluarga kita. Dan juga kalau lah ada lagi serumah. Serumahan ni ipar duai. Itu lagi lain ceritanya tu. Jadi pertama sekali mengembirakan keluarga kita ni. Kalau kita ni boleh mengembirakan orang, insya-Allah kita ni akan gembira. Sebab ada Al-Maidah beritahunya sebaik-baik manusia ialah memberi manfaat kepada manusia lain. Itu yang nombor dua sekarang tu. Tapi yang pertama ialah mengembirakan keluarga kita ni. Itu yang pertama tu. Orang kalau orang itu dilihat kalau diupis dia ceria, ia baik. Anak itu juga di sekolah ia baik, ia rajin. Orang akan melihat bahawa siapa indongnya jelaman, siapa ibu bapanya. Sebab atutah mengembirakan itu suatu perkara yang wajib sebagai kata ni pasangan. Sebagai ayah, ini ayah dulu. Kadang-kadang memanglah kata ni jadi bapa ni bukan macam mama, lain sikit lah. Karena bapa ni dia berapa nyanyah, dia berapa buku lapaknya katanya. Dia punya pacian ni. Liawan ni dah banyak bunyi. Tapi baginya bila sebut mengembirakan ni, saya pernah menyentuh mai dengan sentuhan. Kadang-kadang bapa ni dia berapa menyentuh bah. Tapi katanya menyentuh hati lah, tapi menyentuh menggunakan tangan indah. Tapi ia melakukan dengan cara lain. Anak-anak perlu faham. Kadang-kadang bapa ni memanglah style macam tu. Jadi caranya mengembirakan misalnya diantarnya kita sekolah, diberinya belikannya makanan, makan minum, diberikannya perkakas sekolah. Kadang belikannya gadget-gadget yang ada ni, sekalinya mobile. Itu diberikannya tu. Tapi kalau ia keluar daripada mulutnya jarang ni. Jarang kata mendengar bapa ni kan bercakap I love you-nya. Mati payah tu. Dalam WhatsApp pun payah menakan tu. Nanti tiba-tiba tekannya ujung-ujungnya pun paning. Jak bilanya bapanya I love you-nya. Jarang ada ni. Tapi alhamdulillah generasi-generasi yang baru ni, yang moden-moden ni banyak pulang tu. Ditekannya arah pasangannya I love you, I miss you-nya. Baru pun 2 langkah dari rumah I miss you. Tu harus didik. Jadi menggembirakan ini bukanlah saja daripada percakapan, tapi yang sebaiknya percakapan dan perbuatanlah yang cantiknya tu. Sebab bila mengembirakan anak-anak ini ialah satu daripadanya bila keadaan diorang sedih. Ini yang kata ni perlu ada ni. Kata ni perlu wujud, perlu hadir kalau ada kanak-kanak kata ni atau pasangan kata ni bersedih. Di sanalah tugas kita ni untuk mengembirakan, untuk menjadi orang yang ceria, untuk yang gembira hati kita ni. Bila kita ni boleh melepaskan orang itu daripada kesengsaraan, daripada kesedihan. Ini tugas kita ni yang tepat. Sebab sebagai kata ni hidupan ni saja.
Anak kita berjumpa kita, Baba, I have a problem, Mama, I have something to share with you. Bah, kam sayang, Mama sini ada, Mama akan mendengar. Papa di sini, apa salah? Kongsikan. Saya rasakan kalau kita mempunyai perangai yang macam ni, anak kita tidak payah lagi mengungsikan masalah itu kepada orang lain. Sebab di rumah sudah ada ia punya guru, bukan lagi guru, maha guru. Dan juga konselernya ada di rumah. Sebab kita ini menjadi pendengar. Untuk mengembirakan manusia ini, kita menjadi pendengar yang baik. Kongsikannya banyak. Kadang akunya di sekolah tu mamanya, anaknya bini-bini sekiranya, ada orang mengacau mama. Mengacau ni jangan salah faham. Ataupun bahasanya ada orang mengurat ke aku mamanya. Jadi kita sebagai mama jangan panik, jangan marah. Kadang tadi marah tu, kau je tu sama kau tu nya. Ni yang payah ni. Sama-sama makannya, padahal bukan anaknya punya pasal. Padahal kita dipadu bahawa kita akan tersenyum jika anak kita beritahu, Mama, ada orang mengacau ke aku, mengurat ke aku, hantar WhatsApp I love you. Pada hakikatnya pada awal kita tersenyum. Kenapa perlu tersenyum? Kita cakaplah alhamdulillah, sekurang-kurangnya berguna je orang kan anak ku ni. Yang khawatir lah mama pun dulu. Apabila mama berwhatsapp dia, mama dulu pakai pakai surat. Dalamnya berbadak lagi tu dah. Hello. Manggarai berbadakannya, buah harum. Jadi bila kita melihat macam tu, ini menselesakan dan mengembirakan kanak-kanak kita supaya ia lain kali akan mengungsikan, mengembirakan itu. Jadi kata ni kan berehat dulu ni sekejap, sebab lepas ni kata ni kan mengembirakan lagi. Apa lagi teknik untuk mengembirakan? Yang paling dekat ialah anak-anak ketani, keluarga tani yang terdekat. Macam mana mengembirakan antara satu dengan lain? Sebab keharmonian keluarga ni terletak bagaimana ketani melakukan, mengolahkan kehidupan ketani dalam institusi keluarga tu untuk mencari keluarga yang harmoni. Tani rehat dulu, kita pastikan dulu mana-mana isu anu ketani yang masalah tu tani impun-impunkan. Mudah-mudahan lepas ni ketani sambung lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Mungkin di awal tadi sekurang-kurangnya kata ni sudah melihat di mananya orang putih slacknya. Slack. Di mana ya loose satu dalam keluarga kata ni. Di mana yang ya ada longgar tu. Di mana kelonggaran kata ni sehingga kata terasa benar jo. Di antara sebab-sebabnya kata ni kadang-kadang mempunyai keluarga yang kurang bahagia. Kadang-kadang katanya ini bukanlah manusia yang menjurus ke arah yang positif. Selalu katanya tu arah yang negatif. Bila anak kan berkongsikan masalah, kata ni kadang-kadangnya kata ni pulang, anak kata ni pulang mendengar kata ni, kau masalah lah ni mama. Lagi macam-macam masalah mama ni. Ni passion mama ni, bapa muat tu dulu yang melihat kali aku macam duyung bah. Sekarang jadi dugong terpulangnya. Terkemarah tu nya. Bab mamanya pulang rio-rio. Padahal anak ni bila kata ni sebagai seorang manusia ni akan menggembirakan orang ni. Yang pertama menjadi pendengar. Dengar banyak dengar. Macam apa saya tu? Macam anak sekolah ya tu bah. Kalau cigunya mengajar, benda mendengar. Coba tah. Dengar ni apa teacher cakapan ni. Jadi mendengar itu penting. Mia tu jadi rumah. Mendengar semacam. Yang kedua ialah yang kata ni eye contact. Dalam kereta dia pulang-pulang payah eye contact. Maklumlah bini ni naik kereta dari jauh dia lihat, Allah, luar biasa munjung bini kuan ni ya. Kalah penjulung ni ya, munjungnya ni ya. Banyak penjulung ni di bawah ni juara iron. Banyak penjulung ni ya. Lain munjungnya sekalian ni ya. Jadi bila masuk, pastilah ia mengungsikan. Jadi kita sebagai pasangan, sebagai seorang suami, yang tugas kita mengembirakan, bila naik saja, jangan dipibunkan. Lain, dia kilala kawa. Kenapa bang dia kilala? Fikir bini-bini lain. Sebab munjung muat tu lah. Pacah ceramin kereta olehnya. Kita ni bang kasar tu nya. Yang kita main-main bang, yang aku, stres ni ya. Jadi bila kita sebut macam tu,
kita ada yang saya beri dulu yang berpesan ni sebelum ni, Swiss satu. Kita gunakan teh Swiss satu. Lai, kenapa sayang? Bila cakap sayang tu, yang khawatir lai. Nampaknya kau ni stres. Singgah ternilai di mana kita singgah? Kau mau beriadah atau kau mau makan? Jawapannya makan pulang selalunya tu. Kalau dia ternilai, singgah kata ni, beriadah. Kata Tasik kata nilai, kita sebandar kata nikah. Jalan-jalan sambil kata ni berjalan berdua lai, kau kongsikan masalahmu tu. Abang sini sentiasa bersama bis kita. Wah, kalau keadaan macam tu, saya rasa tidak akan timbul permasalahan. Ya, ini mengembirakan keluarga ni. Yalah, jangan seboleh-bolehnya apa masalah pun kongsilah bersama orang yang terdekat. Jangan ceritakan orang lain. Kata ni pun mesti tahu tu. Jangan ceritakan orang lain. Jangan ceritakan keaiban pasangan kata ni. Itu lagi teruk mana tu. Lalu duduk aneh. Laki kuatunya boring ni. Dia siok punya ke dia tu punya. Ni yang jahat bunyinya ni. Seorang cerita laki kuatunya mesti. Jadi bila orang melihat sekarang keaiban itu yang sedih. Jadi kita sebagai pasangan, kalau ada permasalahan anak-anak kita kah duduk. Jadi bila dalam cerita tu ceritalah. Abang faham. Tapi jangan balik-balik betul pahaman ni. Apa kan faham-faham saja ni. Lalu dia faham abang ni. Kemarin faham je cakap kita. Jangan dia cakap faham. InsyaAllah lah. Macam mana caranya? Mengikut pengalaman abang dulu macam mana? Lawa. Kalau macam mana saya rasakan. Untuk menceriakan seseorang itu, kata ni sudah ada teknik kata ni. Ada cara kata ni sudah mengembirakan orang. Sebab saya beritahu kita akan tidur lena, kita akan tidur nyenyak kalau kata ni boleh sekurang-kurangnya menyelesaikan, memberi pandangan kepada orang yang terdekat kita. Sebab kata pernah mendengar bahawanya jika kita ni menasihati, menyenangkan hati orang, memberi pandangan, maka ni di sungai ni, laut yang dalam sungai ni akan mendoakan kesejahteraan kita. Samut-samut yang di dalam lubangnya akan mendoakan kita, dan juga burung-burung yang terbang akan mendoakan kesejahteraan kita. Bayangkan saya tu. Berapa banyak lauk di bawah ni mana kita tahu. Tapi yang penting ialah bila kata ni baik adalah orang memberi nasihat, insya-Allah kata ni akan diberi ganjaran, didoakan oleh ikan-ikan ini untuk mendapat kesejahteraan dalam hidup. Bila kesejahteraan, jadi kitalah di antara manusia jika rasa bahagia, jika rasa gembira, artinya tolonglah keluarga yang terdekat. InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.